Assalamualaikum gang. Hari ni jom kita belajar pasal konsep yang berkaitan dengan Lenz Law, Chapter 5, Electromagnetic Induction. Jom kita belajar. Seperti yang kita ketahui, formula bagi induced EMF iaitu d phi over dt. Tetapi untuk Lenz Law ni kita fokus kepada direction of the induced EMF. Sebab itulah kita ada negatif di sini. Faham? Okay, untuk video kali ni aku buat satu konsep mudah untuk kita faham Lenz Law. Kita bukan hanya faham sekadar dalam fizik, tapi kita boleh juga applykan dalam kehidupan seharian kita. Okay, so aku namakan konsep ni sebagai konsep jomahan. Okay, seperti yang kita ketahui, konsep jomahan ni selalunya applicable dalam kehidupan kita kan. Contohnya selalunya perempuan lah kan, ni jomahan kan. Okay, so aku nak gunakan itu sebagai analogi. Katakanlah yang solenoid ni mewakili perempuan. Okay, manakala magnet bar ni mewakili lelaki yang romantik. Macam mana dia nak pick up seorang perempuan? So kat situ ada satu konsep yang best untuk kita explain about Lenz Law. So jom kita belajar pasal Lenz Law dengan lebih detail. Okay, katakanlah magnet bar ni apabila dia mendekati solenoid, okay, untuk kes yang pertama, magnet bar ni mendekati solenoid. Untuk kes kedua ni, magnet bar dia menjauhi. Okay, so secara fizik, bila magnet bar ni mendekati solenoid, akan berlakunya cutting of flux magnet. Okay, kita tunjuk contoh macam mana cutting of flux magnet tersebut. Macam ni contoh. Akan berlakunya cutting of flux magnet. Okay. Kita jangan lupa flux magnet yang dihasilkan oleh magnet bar dan daripada solenoid. Itu mesti kena ada. Okay. So maksudnya ada dua flux magnet daripada magnet bar dan juga solenoid. Aku warnakan warna biru boleh? Okay. Alright. So apabila magnet bar mendekati solenoid, akan berlakunya cutting of flux magnet. Ini. Ni nampak tak? Cutting of flux magnet ni. So delta phi is banyaklah kan delta phi dia, perbezaan dia. Dia punya cutting of flux magnet tinggi kan. So bila cutting of flux magnet tinggi, bila kita memahami konsep Lenz Law, induced EMF produced always oppose the changes producing it. Siapa yang bertanggungjawab untuk menentukan magnitude of induced EMF? Maksudnya kalau magnitude induced EMF tinggi, so siapa yang bertanggungjawab yang nak rendahkan? Iaitu magnetic flux. So bila magnet bar dibawa mendekati solenoid, cutting of flux magnet tinggi, so produce higher induced EMF. So magnetic flux ni dia akan oppose. Bagaimana nak oppose? So dia akan bertindak sebagai node. Bila bertindak sebagai node, akan berlakunya repel. So bila repel, magnet bar tu akan tertolak ke arah kanan. So dia punya induced EMF yang terhasil pun akan jadi rendah. Sebab itulah kita kata dalam konsep Lenz Law ni, induced EMF produce always oppose the changes producing it. So siapa yang bertanggungjawab yang mengubah nilai induced EMF tu ialah magnetic flux. So aku bagi satu analogi, macam seorang lelaki magnet bar ni, seorang lelaki romantik. Bila dia mendekati dia punya girlfriend lah contoh. So dia datang kepada girlfriend dia kan. Bila dia mai, girlfriend dia tak mau. Girlfriend dia jomah tengok ni. Ni north hand. Bila dia datang dekat ke solenoid, so dia jadi north. So bila north, dia akan repel, betul tak? Betul kan? So kalau kes yang kedua ni kan, magnet bar ni dia menjauhi. Maksudnya bila dia menjauhi, solenoid ni akan jadi south. Macam lelaki ni, contohnya kan untuk kes pertama tadi, lelaki ni pergi kat perempuan ni. So perempuan ni dia jual mahal. So lelaki pun tengok ni, lelaki ni pun balik lah. So bila balik, perempuan tu nak pula kat lelaki ni. So jadi south. So kat situ ada satu konsep yang mudah untuk kita faham berkaitan dengan Lenz Law.
Okay. So untuk menentukan arah pada galvanometer ni sebenarnya function dia untuk menentukan arah induced EMF. Okay, induced EMF yang terhasil. So untuk kes pertama ni, magnet bar ni dibawa mendekati solenoid. So akan berlakunya cutting of flux magnet. So jadi cutting of flux magnet ni tinggi. So magnetic flux ni bertanggungjawab untuk merendahkan induced EMF yang terhasil. So dia akan jadi null. So arus induced current yang terhasil, macam mana kita nak tentukan arah dia? Kita ni kan north dan ini south. So kita menggunakan right hand grip rule untuk menentukan arah arus ni. So ni north. Okay, so kita ambil tangan kanan kita, right hand grip rule. So dia akan jadi macam ni. Macam ni. Always from the north to the south. Okay, so arus ini induced EMF ni akan mengalir ke sini. So dia akan deflect to the right. Faham kat situ? Konsep yang mudah untuk kita faham. So galvanometer ni untuk menentukan arah induced EMF. Itu function dia lah. Okay. Alright. Untuk kes kedua. Macam analogi kita kata apa? Magnet bar ni ibarat seperti lelaki handsome. Manakala magnet bar ni, solenoid ni mewakili perempuan cantik. Okay, so bila kes yang pertama tadi, lelaki tu dah pergi ke perempuan tu merajuk, perempuan tu jomah dia tak mau lelaki ni. Lepas tu lelaki ni pun dah merajuk, dia pergi ke arah kanan dia layah. Lepas tu perempuan ni baru nak pujuk balik jadi sub. So akan berlakunya apa? Attraction kan, bila different pole sub dengan north kan. So untuk kes ini apabila kita menjauhi magnet bar daripada solenoid, cutting of flux magnet akan menjadi rendah. Kalau kita nak bandingkan dengan atas ni, cutting of flux magnet kat sini tinggi, betul tak? Kalau untuk kes 2 ni, cutting of flux magnet dia rendah, sikit saja. So arus aruhan yang terhasil pun akan menjadi rendah. Induced EMF yang terhasil pun akan menjadi rendah. So siapa yang bertanggungjawab? Iaitu magnetic flux kan, kita belajar tadi masa kes pertama. Magnetic flux ni bertanggungjawab untuk menentukan magnitude of the induced EMF. So untuk kes kedua ni, magnetic flux jugalah yang bertanggungjawab untuk meningkatkan balik induced EMF produce. So macam mana dia nak tingkatkan induced EMF produce? Jadi dia akan bertindak sebagai sub. Tadi north kan dia punya pole tu. So dia akan bertindak sebagai sub. So bila bertindak sebagai sub, different pole, there is a attraction force between magnet bar and the solenoid. Okay, so sebab itulah induced EMF boleh terhasil lah. Tapi kalau kita nak bandingkan induced EMF pada kes pertama lebih tinggi berbanding induced EMF kes kedua. So macam mana kita nak tentukan arah magnitude induced EMF untuk kali ni, untuk kes kedua ni? Kalau ini sub, automatic akan jadi north kat sini. Boleh faham kat situ? So kita ambil right hand grip rule untuk menentukan arah induced EMF. So kita letakkan tangan pada solenoid. So kita dapati bahawa induced EMF dia akan ke sini, betul tak? Dia akan ke sini, Pak. Okay. Alright. Okay. Slide ni. Itu je kalau mati. Tanyakan yang mana ni? Okay, so untuk arah induced EMF ni, so kita gunakan right hand grip rule. So kita letakkan tangan kita pada bahagian north, iaitu kita punya ibu jari, okay, mewakili north. So arah induced EMF ni kita akan lawan arah jam, anti clockwise. Untuk kes pertama tadi dia
clockwise. Ini clockwise. Kalau kita letak tangan kita kan, ni clockwise. Ini anti-clockwise. So arah dia akan deflect ke kiri. Okay, boleh faham kat situ. So nak cerita kat sini bahawa Lenz law ni kita dia nak mudah faham lah, kita gunakan konsep jual mahal. Okay, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.